Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi ka'annahu fi sabilillah hatta tarja'. Man kharaja min baitihi mutahhiran li salatil maktubah fa ajruhu kal haji wal muhrim, atau kama qala Rasulullah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh yang mulia Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya para pegawai masjid, para asatizah, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan ataupun keinginan ataupun disebut taufik dan hidayah untuk melakukan kebaikan, terutama perkara usul dalam agama kita, iaitu melaksanakan solat. Itu merupakan perkara usul atau perkara tiang yang menjadi punca kepada setiap amalan itu diterima di sisinya. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, as-salah imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadirlah perasaan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Ta'ala kerana memilih kita di kalangan mereka yang menunaikan solat. Kerana terdapat ribuan lagi, bahkan mungkin jutaan manusia di luar sana yang masih tidak dapat mengekalkan dirinya untuk menunaikan solat. Sekiranya berlaku apa-apa dalam keadaan tidak sempat bertaubat, wal'ayazubillah min zalik, kita tahu akan kesudahannya. Tetapi alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah, dan doalah kepada Allah sentiasa supaya kekal keinginan itu, kebaikan itu di sepanjang hayat kita, sehingga Allah menjemput kita bertemunya di negeri yang abadi. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan agama ini, iaitu agama Islam. Kita tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi akhir zaman. Dengan kehadiran baginda, maka Allah Ta'ala telah mengiktiraf agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima, dan secara tidak langsung menolak kesemua agama-agama, fahaman-fahaman dan akidah-akidah yang lain.
hanya akidah Islam sahaja yang diterima, dan baginda telah menyempurnakannya, dan kita pula sebagai umatnya dipertanggungjawabkan untuk memastikan agama ini terus subur, sekurang-kurangnya di dalam hati kita sendiri ataupun di bawah orang-orang yang di bawah kelolaan kita, dan juga menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka yang di luar agama Islam. Sebab itu kalau kita rujuk dalam kitab Siasah Syar'iyah Politik Islam, maka dia kata bahawa tugas umat Islam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dua benda yang utama. Yang pertama disebut islahiyah, iaitu pembaikan diri dan juga masyarakat Islam yang lain. Islahiyah maknanya kita kena baiki diri kita berdasarkan acuan agama yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama kita kena mengajak juga kawan-kawan kita yang di dalam Islam tetapi mereka terpesong jauh daripada Islam yang sebenar. Islahiyah, membaiki, memastikan kita berada di atas nizam, di atas peraturan agama Islam. Itu tanggungjawab kita yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dipanggil Islamiyah, yaitu memperkenalkan keindahan Islam, memperkenalkan kesempurnaan Islam kepada mereka yang berada di luar agama Islam. Kedua-dua tugas tersebut merupakan tanggungjawab utama kepada kita. Yang pertama dipanggil fardu ain, yaitu diri kita dan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita. Yang kedua dipanggil fardu kifayah, yang berbentuk kemasyarakatan, yang mana kita perkenalkan Islam, keindahan Islam. Dan sudah tentunya tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain kita nak memperkenalkan Islam, kerana orang bukan Islam bukan dia mari ke masjid dengan kuliah, dengan ceramah. Kita boleh perkenalkan dengan keindahan Islam, keindahan akhlak Islam, keindahan syariat Islam, keindahan ekonomi Islam. Maka di saat itulah kita telah menjalankan tanggungjawab yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang sentiasa meletakkan Islam sebagai keutamaan kita, insyaallah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa sangat beruntung malam ni atas dua sebab. Yang pertama, rasmi kitab baru, dosa-dosa besar, Al-Kabair. Yang kedua, rasmi kapet baru. Kan? Kapet pun tenggelam kaki-kaki ni. Lepas ni kalau duduk tak selesa juga. Kan? Duduk kira lenguh saja, kira nak bangkit pergi keluar saja tak tahu nak kata. Ni kira selesa ni, kan? Dengan tenggelamnya, dengan sejuknya, kan? Jadi saya ingat tak ada rungutan lagu berkaitan dengan suasana yang tidak selesa dalam masjid. Dengan kapet, dengan aircon, kan? Jadi bolehlah kot kita kuliah lama-lama sikit, kan? Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi untuk pembukaan pada malam ini kita menggunakan kitab kita yang baru, iaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sebenarnya kitab ini sama dengan kitab dikarang oleh orang yang sama, oleh Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi. Cuma yang ini dia ada syarah sekali, dia ada terjemahan terus, dia ada terus dengan huraian dia. Yang satu yang nipis itu dia tidak ada huraian, dia hanya cerita pasal dosa 1, dosa 2, dosa 3. Ini kalau tengok ini sampai 70 lebih, punya banyak, kan? Sampai 70. Kalau ikut yang kitab yang lama tu hanya 40 saja, 40 dosa besar saja. Ini sampai 70 dosa besar dinyatakan di sini. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita dapat khatamkan kitab ini seperti mana kita dapat khatamkan kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka itu. Jadi saya bila balik rumah tuan-tuan, simpan kitab tu di tempat yang dah selesai tu, rasa sayu pula, kan? Sebab kitab tu lama duk kawan dengan kita. Tapi nasib baiklah ada satu surau, dia gunakan kitab tersebut, iaitu surau Al-Ma'ruf di Simpang. Tu pun hanya setiap 31 hari bulan sahaja. Jadi 31 hari bulan baru buat keluar kitab tu, kan? Selebihnya simpanlah dalam almari tu. Tidak tuan-tuan, tiap-tiap minggu 2 kali buat keluar kitab tu. Tapi tak apalah, kok pada pun kita khatam, dan mudah-mudahan kita telah hafal berkaitan dengan kaedah-kaedah untuk menghindarkan diri kita daripada masuk ke kawah neraka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, so sebagai permulaan pada malam ini kita tengok dulu pendahuluan
prakata atau pendahuluan. Kalau sempat kita masuk dosa yang pertama, kalau tak sempat insya-Allah lah sama ada perjumpaan kita bulan depan ataupun lepas raya. Itu aja kan. Jadi malam ni kita tengok dulu pendahuluan, kerana ini sebagai menghormati kepada orang yang mengarang kitab ini tersebut dan juga orang yang menterjemahkannya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darani insyaallah minal aminin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini puji-pujian kepada Allah dan puji-pujian kepada Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam semua kitab-kitab muktabar. Kitab-kitab kitab-kitab turah yang dulu, yang lamanya semua ada benar ni sebagai tanda kepujian kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Selawat dan salam moga-moga dilimpahi ke atas penghulu dari sekalian para nabi dan ke atas pemimpin dari sekalian kaum yang bertakwa, yakni kepada nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'du, adapun sesudah dari itu, bahwa kalimat al-kabirah, yakni dosa-dosa besar itu, yaitu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata pengarang kita, al-kabirah itu bermaksud larangan daripada Allah dan juga Rasul. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala pesan kat kita, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disuruh oleh Rasul maka kamu ambil, ini kamu ikut, dan apa-apa yang dilarang hendaklah kamu menjauhinya. Kan surah Al-Hash, Allah suruh kita ikut Rasul, dan Allah suruh kita ikut Rasul dalam keadaan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita kata ikut Allah ini senang. Allah Ta'ala dia menterjemahkan dalam Al-Quran. Cuma dalam arti kata ikut Rasul, maka para ulama menterjemahkan maksud ikut Rasul ini apa-apa sahaja yang keluar daripada arahannya, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun takrir, diamnya baginda. Perkataan maknanya dia suruh ataupun dia larang, dia bercakap. Perbuatan sama ada perbuatan tu dia buat ataupun dia tak buat. Makalah takrir, diamnya baginda. Diam itu sama ada menunjukkan diam dalam keadaan dia setuju ataupun diam dalam keadaan dia mencegah, dia menegah. Ini banyaklah yang dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu kalau kita tengok hari ini perbincangan isu, boleh tak kita buat benda yang Nabi tak buat? Kan, boleh tak kita buat benda yang Nabi tak buat? Contoh, kita bagi contoh satulah. Tarawih Nabi buat 8, tiba-tiba kita buat 20. Boleh tak? Maka setengah-setengah ulama yang syadid seperti Timur Tengah apa semua, Syekh Usmaini, Syekh Albani, dia kata tak boleh. Apa-apa sahaja perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi maka tidak boleh dibuat. Itu dia panggil bid'ah. Kan? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu dalam neraka. Tetapi ada sebahagian yang nampak lebih lembut, lebih lunak, maka dia mengatakan kalaulah perbuatan itu Nabi tak buat, tapi Nabi tidak mencegahnya, Nabi tidak tegah, takrir yang saya kata diam Nabi dari itu, diam, Nabi diam aja, maka ada ulama kata benda itu boleh dibuat. Sebab mana masa sahabat buat, Nabi diam, Nabi tak kata apa pun, Nabi takrir, diam.
Seperti mana tersebut dalam satu riwayat, sahabat-sahabat jumpa bangkai ikan paus yang terdampar di tepi pantai. Kemudian mereka pakat makan, lepas tu bungkus bawa balik sikit. Lepas tu ceritalah kat Nabi, kata kami ni sesat, tak ada makanan, kami jumpa bangkai kapal, kami makan. Lalu Nabi dia senyum saja, bahkan dia melawak. Dalam hadis tu dia kata, kalau lebih bagi aku sikit. Kan? Jadi di sini ulama memberi perbincangan bahawa setiap perkara yang Nabi tak buat, tapi sekiranya benda itu Nabi tak tegah, Nabi tak larang, maka benda itu masih boleh dibuat. Dan sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam mazhab kita, membahagikan bid'ah itu kepada dua, dalalah dan hasanah. Bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Bid'ah yang jahat ataupun bid'ah yang sesat, dan juga bid'ah yang baik. Maknanya kalau kita buat tahlil, kalau kita buat kita baca zikir kuat-kuat, adakah bid'ah itu dalalah ke hasanah? Itu dalam pandangan mazhab. Ini supaya tuan-tuan kita tidak cepat melenting ataupun marah jika orang buat sesuatu yang kita kata zaman Nabi adakah? Kan? Memang zaman Nabi tak ada. Memang zaman Nabi tak ada. Tapi soalan dia, adakah Nabi mencegahnya? Lepas tu sahabat buat. Bila sahabat buat, maka sahabat orang yang dekat dengan Nabi. Lepas tu tabi'in buat. Tabi'in dia ikut sahabat. Sahabat ikut Nabi. Nabi mendapat wahyu. So bila berlaku macam tu, maka kita akan lebih salamatus sadr. Kita akan lebih berlapang dada. Tidak cepat. So hadis yang berkaitan dengan innal khairul kitabu kitabullah wa khairul huda hadun Nabi Muhammad SAW wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu dia lebih terbuka jika kita mengambil pegangan macam mana saya sebutkan tadi. Adakah benda yang Nabi tak buat itu semuanya ditegah? Okey, baik, itu maksud dia. Iaitu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah, iaitu hadis Nabi serta asar. Asar ini adalah perkataan sahabat. Setengah ulama hadis, perkataan sahabat ini dia hampir taraf dia dengan hadis. Sebab sahabat ni orang yang hidup dengan Nabi, duduk dengan Nabi, dia tengok Nabi. Siang malam 24 jam dia jumpa dengan Nabi. Jadi apa yang Nabi buat, depa buat jadi lebih autentik, lebih asli. Kerana depa tengok Nabi. So asar ini sebahagian daripada kata-kata sahabat yang hampir dengan hadis. Cuma tak hampir dengan, tak boleh namakan hadis sebab dia bukan Nabi je. Saya ambil contoh satu. Dalam satu hadis, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia kata, dia dengar Nabi kata, kun fid dunya ghariban aw abiris sabil. Itu hadis Nabi. Kun fid dunya ghariban aw abiris sabil. Jadi kalau kamu di dunia ini seperti ghariban, orang asing ataupun seorang pedagang. Itu je hadis Nabi dia. Kemudian Abdullah bin Umar sambung, iza amsaita fala tantasirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Jika kamu nak buat baik pada waktu petang, jangan tunggu esok hari. Jika kamu nak buat baik pada waktu pagi, jangan kamu tunggu petang. Itu kata-kata sahabat, tapi dimasukkan sekali dalam hadis tersebut. Maknanya kuat dah asar ini. Kan? So asar ini boleh dijadikan panduan kita untuk melakukan perkara yang disuruh ataupun perkara yang ditegah. Yakni dia kata apa yang diterangkan oleh para salaf salihin, para salafus saleh. Salafus saleh ini, para salafus saleh ini ialah 3 kurun terbaik. Kurun Nabi, kalau termasuk dengan Nabi 4 kurun terbaik. Kurun Nabi, zaman Nabi hidup, zaman sahabat Nabi khulafaur rasyidin, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Itu 4 kurun yang terbaik. Itu zaman kegemilangan agama kita. Kemuncak kegemilangan agama kita pada zaman itulah. Lepas tu kita dah turun sikit sampai ke hari inilah kita berada di zaman yang agak gelap sikit lah bagi agama kita. Tapi yang 3-4 kurun yang pertama tu memang zaman yang terbaik. Itu dipanggil salafus saleh, yakni orang-orang yang soleh di masa lampau dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in.
Allah Ta'ala telah menjamin di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran, bagi sesiapa yang meninggalkan pekerjaan membuat dosa-dosa besar dan apa yang diharamkan Allah, nanti Allah akan menghapuskan kerananya segala dosa-dosa kecil yang dibuat oleh seseorang itu. Siapa yang meninggalkan dosa besar, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa kecil. Dosa besar, sekali lagi tuan-tuan, dosa besar apa-apa sahaja kesalahan kita yang melibatkan orang lain. Itu je dia punya benda yang senang kita nak ingat. Kalau melibatkan orang, maksudnya dia termasuk dalam kategori dosa besar. Kecuali satu je yang melibatkan Allah Ta'ala, iaitu syirik. Tapi dosa kecil ini yang melibatkan diri kita secara personally dengan Allah. Kita dengan Allah saja, tak terlibat dengan orang lain. Sembahyang awal waktu, kita sembahyang lewat waktu, kan? Sehari-sehari kena istighfar, kita tak buat. Kadang-kadang kita jadi malas, kadang-kadang rasa macam boring, nak kena sembahyang saja. Perasaan-perasaan macam tu dia datang, maka itu tidaklah melibatkan orang lain, kita ya dengan Tuhan. Istighfar, berwudu, buat baik, insya-Allah Allah akan ampunkan. Banyaklah perbuatan dia yang boleh yang Allah ampunkan. Amin, dengan imam pun dapat diampunkan oleh Allah akan dosa itu. Baik, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran yang berikut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami akan menghapuskan kesalahan, yakni dosa-dosa kecil, dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni syurga. Meninggalkan dosa besar akan menghapuskan dosa kecil. Dia kaedah dia samalah. Kaedah syarak kita memang macam tu. Kalau kita berhadas besar, kita dah mandi, sebelum mandi kita dah berwuduk, kemudian kita mandi tanpa batalkan wuduk, dia telah mengangkat. Kalau kita bertayamum pun dalam keadaan kita dosa besar, kita hadas besar, bertayamum, dia menghapuskan hadas kita yang kecil. Boleh digunakan untuk sembahyang. Seperti mana sahabat baginda SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas buat. Dia tayamum je dalam keadaan dia kesejukan kerana takut nak mandi. Maka boleh mengangkat besar, dia menghapuskan yang kecil. Dengan ayat ini, jelaslah kini bahawa Allah Ta'ala telah memberi jaminan kepada kita. Jika kita menghindarkan dari melakukan dosa-dosa yang besar, kelak kita akan diampunkan Allah terhadap dosa-dosa kecil kita. Meninggalkan dosa besar, menghapuskan dosa kecil. Tapi nak tinggal dosa besar tu yang payah. Sebab kita tak perasan, hari-hari kita duk buat, duk ngumpat ke orang, duk menipu, duk mengadu domba, duk bersumpah palsu. Itu semua adalah dosa-dosa kita yang melibatkan orang lain, dan akan diberikan kita tempat tinggal di dalam syurga. Dan firman Allah lagi, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Surah Asy-Syura ayat 37. Dan mereka yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka merasa marah, mereka sentiasa memaafkan. Ini kategori orang-orang mukmin. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, menjauhkan diri pada dosa besar, perbuatan keji, dan kabairal ism itu adalah dosa besar, wal fawahish itu adalah perbuatan keji. Okey, dosa besar dan perbuatan keji ini dia lebih kurang sama. Semuanya melibatkan al fawahish ini, dia lebih melibatkan mulut, cakapan. Kabair ini dia lebih pada perbuatan lah. Dan wa idza ma ghudibu hum yaghfirun, dan bila mereka marah, mereka sentiasa memaafkan. Maknanya berlapang dada. Boleh nak balas, boleh nak balas dendam lah, nak pulangkan balik paku buah keras kata orang, tapi dia lebih bersifat memaafkan. Itu tuan-tuan, memaafkan ini
satu perbuatan yang sangat mulia dalam agama kita. Tetapi kita susah nak maafkan. Sebab kalau kita maafkan orang, kita rasa tak puas hati. Tak puas hati. Kan? Kita akan rasa tak adil. Mana Haji dia buat jahat dekat aku pula nak buat baik dekat dia. Sekurang-kurangnya kita mesti nak cuik juga sikit, nak balas juga sikit, baru rasa puas hati. Itu sikap. Itu fitrah manusia biasa. Tapi manusia yang istimewa, iaitu manusia yang diberi taufik dan hidayah, manusia mukmin, dia mesti ada sikap yang istimewa. Saya suka sebut tuan-tuan, kita kalau boleh, kita kena jadi lain daripada yang lain. Kita sebagai orang mukmin ni, dia ada ciri-cirinya tersendiri. Karena dalam hadis Nabi sebut semua baginya baik. Itu dalam hadis. Ajaba li amri mu'minin, kan? Kullu amrin lahu khair, idza asabathu darra fasabara, wa idza asabathu syarra fasyakara, wa ma li ahadin illa kullu lahu khair, wa ma li ahadin illa lil mu'minin. Itu Nabi mengiktiraf sikap orang mukmin. Itu sikap kita kena ada. Apa dia sikap itu? Yaitu semuanya baik. Dapat mudarat pun baik, dia sabar. Dapat kejayaan, dia bersyukur. Dan kata Nabi, tak ada pada orang lain kecuali kepada orang mukmin. Itu Nabi punya hadis. Kemudian dalam ayat Al-Quran pula, Allah sebut pula dalam surah Al-Ahzab, Allah kata, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu anna lahumul khiyarah. Tidak wajib, tidak wajar, dia kata, tak patut. Senangnya bahasa, tak patut bagi seorang yang mengaku mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan, apabila Allah telah meletakkan sesuatu keputusan, apabila Allah dan Rasul telah meletakkan suatu keputusan, takdirlah atas kita, dan kita pula annalahumul khiyarah, kita ada pilihan yang lain. Maknanya kita tak setuju lah, Allah bagi kat kita, kita ada yang lain, aku kau boleh nak yang lain, tanpa kita merasa itu hak Allah menentukan sesuatu atas kita. Kita ada pilihan kita yang lain. Maka itu dia kata tak patut bagi orang mukmin. So orang mukmin ini, dia punya special dia, apa sahaja yang Allah timpakan pada dia, beri pada dia, maka bagi dia itulah yang terbaik. Yang disebutkan oleh baginda Rasul, yang hadis yang saya bacakan tadi, dan juga ayat Quran yang saya bacakan di dalam surah Al-Ahzab. Ciri-ciri ini tuan-tuan susah kita nak dapat, percayalah. Terutama kalau Allah Ta'ala bagi kita benda-benda yang kita tak suka. Hak suka kita tak nak komen lah, suka memang kita minat lah. Hak kita tak suka, memang kita akan bebal, marah. Tuan-tuan, ada hamba Allah hantar mesej kat saya, boleh tak Ustaz saya minta mati, dia kata. Ada mesej kat saya, dia minta mati, boleh tak saya minta mati? Pasal apa? Pasal dia kata saya tak puas hati. Orang yang baik, orang yang jahat, hidup berbahagia atas dunia ini, kemudian satu hari dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, Allah bagi dia syurga. Sedangkan saya ni atas dunia kena naya, dia kata, kena zalim, syurga belum tahu, tahu saya dimasuk neraka, dia kata. Di manakah keadilan? Dia tulis dalam WhatsApp tu. Saya bila disebut di manakah keadilan, kalau parti keadilan boleh gagah lagi tuan-tuan, kan? Dia sebut di mana keadilan itu, maknanya Allah Ta'ala punya keadilan. Ini saya nak cerita lagi tuan-tuan, saya nak cerita pasal ciri-ciri mukmin tadi. Lala saya pun balas mesej kat dia tu, saya cerita kat dia sekian-sekian macam ni. Last sekali saya kata, sebenarnya saya kata apa yang berlaku kepada Tuhan, apa yang berlaku pada Tuhan ini, saya kata bukan 100% salah Allah, saya kata. Salah Tuhan juga yang tak nak pergi cari ilmu, biarkan diri duduk dalam keadaan kejahilan. Bila jahil ditimpa sesuatu, mula kita mengamuk marah kat Tuhan. Cuba mengaji, saya kata. Lala dah jawab balik, iyalah saya jahil. Tahu pun kan? Dia yang saya rasa agak macam marah juga lah, kan? Bila dia kata di manakah keadilan tu, sedangkan dia Muslim. Tanya di mana keadilan, sebab apa? Dia tak puas hati, Allah timpakan dia sedikit musibah. Kalau ikut cerita dia tu, dia kena sihir.
dia kena sihir. Jadi orang yang sihir itu dia duk jumpa hari-hari duk bahagia, dia kata kan, pada pandangan dia lah. Dia tak tahu malam-malam mungkin orang tu tak lena tidur, saya tak tahu kan. Mungkin dia tengok orang tu duk seronok, dia kata tak puas hati. Orang yang sihir duk bahagia, dia pula hidup menderita. Lepas tu dia kata kalau si penyihir tadi minta ampun kat Tuhan, Tuhan ampunkan dosa dia, boleh masuk syurga. Dia kata dah dunia duk naya orang, boleh masuk syurga pula. Hak dia ni dia tak tahu kan. Tu yang dia marah tu. Tapi tak kena lah kan. Maknanya nak cerita ciri-ciri mukmin ini boleh kita sebut, tapi kita nak mengamalkan dalam kehidupan kita payah. Dapat apa benda yang kita tak puas hati, mengamuk satu kampung dulu kan. Lalah tak boleh buat apa, sabar je lah kan. Itulah kita. Baik, manakala Nabi SAW pula bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahun idza batil kabair. Hadis rawahul Muslim wa Tirmizi. Salat-salat lima waktu itu dan salat Jumaat hingga salat Jumaat yang berikutnya serta puasa Ramadan hingga puasa Ramadan yang berikutnya adalah menjadi penghapusan dosa-dosa kecil di antara keduanya selama orangnya menjauhi dosa-dosa besar. Nasib baik tuan-tuan, saya di sini saya tengok pengarang kita ni dia tulis dalam kurungan dosa-dosa kecil. Sebab tuan-tuan, ada orang salah faham. Bila dia baca hadis ni, dia ingat semua dosa-dosa dia terhapus dengan dia sembahyang, dengan dia puasa. Dia rasa macam dosa dia terhapus. Jadi ada orang, dia buat jahat ke orang, dia buat pelari duit orang, dia buat naya orang, lepas tu dia pergi haji, baluk serban sikit, balik duduk masjid, dia kata oh bagus, bertaubat dah dia. Sedangkan dia sudah curi duit orang, dia sudah menzalimi orang, dia duk rasa dosanya telah terhapus sebab dia baca hadis ni. Sebab saya kata tadi, nasib baik dalam kitab ini dia tulis dosa-dosa dalam kurungan dia tulis kecil. Bermakna tuan-tuan, dosa kita yang kecil sahaja yang Allah hapuskan jika kita buat baik. Tetapi dengan manusia sama sekali tidak akan terhapus, kecuali manusia itu sendiri yang memberi keampunan. Kalau kita faham ni, baru kita rasa takut. Sebab saya ingat saya mengajar di mana, ada jemaah tanya, dia kata untunglah, dia kata orang buat jahat apa semua. Tu saya kata dia pergi haji, baluk serban sikit, balik duduk di sah depan masjid. Kita pun kata dulu dia tu jahat tu, sekarang dah taubat dah, bagus, syurga dia. Padahal dosa dengan manusia tidak akan terhapus walaupun serban besar mana sekalipun. Ini saya kata nasib dia tulis sini adalah menjadi penghapusan dosa-dosa kecil. So yang kita buat ni tuan-tuan, sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, puasa Ramadan ke Ramadan, ini hanya melibatkan dosa kecil kita sahaja. Yang besar itu sebab dia kata di akhir, dia kata selama orangnya menjauhi dosa-dosa besar. So kalau dosa-dosa besar dia buat, tidak akan terhapus, tidak akan terhapus. Dia mesti melalui pengampunan orang itu juga. Sebab itulah tuan-tuan, kita fikir balik, kalau kita nak buat dosa, sekiranya si hamba Allah yang kita zalimi itu masih ada di atas dunia ini, mungkin kita sempat. Kalau dia tak ada tuan-tuan, kita bayangkan. Saya ada satu masjid tuan-tuan, bukan masjid lah, masjid lain, kan, hantar mesej dekat SU dia macam-macam lah. Ini biasalah pengurusan masjid bak duit lah ni kan, dia tulis macam-macam lah. Saya baca lah WhatsApp tu, dia forward kat saya, jangan anggap duit tu hak milik sendiri, gunakanlah apa semua kan. Lepas tu dia mesej, dia tanya saya apa pendapat ustaz, kan. Saya jawab lah. Saya kata macam ni tuan, kalaulah tuduhan itu salah, tuduhan dia mengatakan penggunaan duit yang tak betul masjid itu salah, maka tuan telah diangkat martabat oleh Allah menjadi orang yang sabar dalam keadaan benar. Saya kata kalau tuduhannya salah. Tapi sekiranya tuduhan itu betul, maka tuan masih ada peluang untuk turn balik, bertaubat,
cari jalan kaedah bagaimana nak menyesali perbuatan kita itu. Tuan bayangkan sekiranya tuduhan itu berlaku setelah Tuan sudah tidak ada, berada dalam kubur. Macam mana agak-agaknya nak pusing balik? Tunggu dia diam kan. Dia tak jawab. Lepas tu Ustaz dia jawab, terima kasih Ustaz menginsafkan. Kan? Dia jawab kat saya. Tak fikir balik betul. Kalau tuduhan itu betul, dia ada peluang. Kita hidup kan? Kita ada peluang nak bertaubat. Pulangkan balik ke, buatlah, carilah jalan macam mana sebab kita masih hidup. Tapi kalau kita mati, kalau tuduhan itu salah, kita berada di pihak yang benar, maka kita dapat pahala. Esok pahala dia kita ambil separuh. Yang Nabi sebut muflis itu, so apa nak takut? Karena kita masih hidup. Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk bertaubat. Mungkin teguran dia itu sedikit sebanyak mengguris hati kita, menggaru kita punya perasaan. Selama ni dok rasa kita betul je, benar je. Ada orang tegur sikit, jangan mau melompat terus. Muhasabah diri. Kalau betul, aku ada masa untuk bertaubat. Kan? Kalau mati dah macam mana tuan-tuan? Sebab tu saya bila tengok, itulah orang kursi roda tu kan. Nak sebut tadi lah sebab ada Allah tak wani juga kan. Ada kursi roda tu kan. Tuan-tuan agak apa yang tuan-tuan boleh ambil pengajaran? Tengoklah duit banyak ke, berbilion-bilion pun apa boleh buat. Kan? Duduk tak kursi roda je, takkan nak minum nenas, jus nenas lagi waktu tu. Kan? Paling kuat air kosong je, duit berbilion. Apa nak buat? Itulah dunia. Ada orang tanya saya kata macam ni je jawapan dia. Jangan duk tuduh-tuduh, dia kata. Kalau benar harta itu harta yang benar, maka kata Nabi, innal halalu hisabuhu, perkara yang halal yang kita buat berlebih-lebihan akan dihisab di sisi Allah. Tuan-tuan bayang kalau 147 bilion macam mana dia nak hisab? Kalau benar. Kalau dia salah, kata Nabi, innal haramu iqabuhu, kalau perkara yang haram akan diazab. Nampak? Dua-dua tak lepas. Dua-dua dia kena tak lepas. Kalau halal, jenuh kena hisab. Kan? Kalau haram, jenuh kena azab. So itulah pengajaran kita boleh ambil. Bukan kita nak tuduh itu pulang pada mereka kan. Kita tak mau campur lah. Itu urusan. Cuma pengajaran kita, Nabi dah pesan awal-awal, innad dunya la muhdarah, innad dunya la halawatun muhdarah. Dunia ini sentiasa mudah dan menggiurkan. Innal halamu hisabuhu wa innal haramu hiqabuh. Perkara yang halal akan dihisab, perkara yang haram akan diazab. Kok mana pun tak lepas. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hiduplah berpada-pada supaya kita tak menyesal di negeri akhirat kelak. Dan yang paling takut kita masuk ke kawah neraka dalam kitab yang kita baca tu. Kita dah hafal ni, selalu ingat dalam kepala lagi. Kerabat-kerabat apa tu, dinding neraka ditariknya masuk. Dibeliknya kita dengan belitan rantai besi. Sekiranya besi dunia ni dikumpulkan pun tak dapat lagi. Kan? Allah buka pintu neraka, pakat terapa nak keluar, ngam-ngam nak sampai pintu dia. Tutupnya pintu neraka, saja dia main-main. Duk bayang lagi kitab terhumbang kawah neraka yang kita akan masuk. Tuan-tuan yang tuan-tuan tak habis nak buat ayah kan? Saya sudah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya habiskan ini tuan-tuan, saya baca cerita dulu habis. Lepas tu bolehlah kita masukkan dosa yang pertama. Jadi kalau begitu caranya, maka apakah dia tarif dosa-dosa yang mesti dijauhi oleh kaum muslimin? Kini kami mendapati bahawa para ulama rahimahullah ta'ala berbeza pendapat dari hal jumlah dosa-dosa besar itu. Ada yang mengatakan bahawa dia itu semuanya 7 macam. Mereka berdalilkan hadis Nabi yang berikut, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Saya rasa tak boleh lah, kena berhentilah sini. Sebab saya tak boleh baca macam tu. Jangan jelaskan terangkan baru kita faham. Jadi kita tangguh di sini dulu. Kita akan sambung pada perjumpaan kita yang kedua nanti insya-Allah, dan kita akan bincanglah berkaitan dengan mukaddimah ini, dan kita akan terus masuk kepada dosa yang pertama, iaitu menyekutukan Allah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, dan kita akan jumpa lagi di perjumpaan kita yang kedua nanti insya-Allah. Jadi minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufil lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fil Yaman wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman ala kulli buldani muslimina amma wa ala biladina hadza khassah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.